rangsangan dan gerak balas, dan kita akan masuk 1.1 iaitu sistem saraf manusia. Dalam sistem saraf manusia ni dia terdiri daripada beberapa bahagian lah. Okey, yang kat sini. Okey, video tadi ni struktur dan fungsi sistem saraf manusia. Cuba pergi ke nota. Okey, fungsi sistem saraf manusia. Sebelum tu. Okey, yang ni. Struktur sistem saraf manusia terbahagi kepada sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. So ada dua. Tak dengar suara. Yalah, kita settle kemudian lah yang tu. Okey, sistem saraf manusia terdiri daripada sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Okey, ada dua jenis sistem saraf. Sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Okey, ini yang pertama. Yang paling penting pada manusia ialah sistem saraf pusat. Okey, yang terdiri daripada otak dan juga saraf tunjang. Otak, tahu kan semua kedudukan otak. Okey, otak kita berada di dalam tengkorak kepala. Okey, dan juga saraf tunjang tu berada pada tulang belakang. So dua tempat ni ialah dua tempat yang tak boleh dibawa bergurau. Kalau nak pukul orang pun jangan pukul dekat bahagian otak dia dan juga bahagian saraf tunjang. Actually saraf tunjang tu dia mengunjur, dia keluar kat sini Dalam gambar ni saraf tunjang ni di bahagian ni. Betul-betul dekat bawah otak ni. Sini bahagian yang sangat bahayalah kalau berlaku kecederaan. Okay, yang kedua kita ada sistem saraf periferi. Sistem saraf periferi ni ialah bahagian saraf yang keluar daripada saraf pusat. Okay, contoh dekat otak kat sini tak clear sangat. Okay, katakan ini otak kita. Okay, otak manusia. Dan yang ni saraf tunjang. Bawah ni ada medulla oblongata, kemudian saraf tunjang. Okey, daripada otak ialah sistem saraf pusat. Okey, sistem saraf periferi ni dia ada unjuran-unjuran. Ada unjuran yang keluar daripada otak dan ada unjuran-unjuran juga yang keluar daripada saraf tunjang. Okey, saraf tunjang ni dekat tulang belakang kita kan, bahagian tulang belakang. So saraf periferi tu dia mengunjur keluar, dia pergi ke seluruh bahagian badan. Dia pergi ke bahagian tangan, bahagian kaki. Okey, dan seluruh badan. So saraf yang kecil-kecil ni ialah sistem saraf periferi. Okey, untuk saraf yang mengunjur keluar daripada otak. Bukan ni otak. Okey, yang ada tepi ni kan, tepi-tepi otak ni yang unjur keluar daripada otak ni nama dia saraf kranium. Okey, saraf kranium. Kranium ni diambil sempena nama tengkorak lah, cranial. Okey, tulang kranial di kepala. Manakala dekat saraf tunjang ataupun dekat tulang belakang ni, okey, saraf tunjang yang mengunjur keluar daripada saraf tunjang dipanggil sebagai saraf spina. Right, dalam gambar tu pun boleh nampak. Sekejap ya. Siapa yang tak off mikrofon tu boleh off tak mikrofon? Okay, ini gambar dia. Okay, so nampak yang tengah ni otak dengan tulang belakang. Kemudian yang mengunjur keluar daripada otak dan tulang belakang ialah saraf periferi. Yang keluar daripada bahagian otak nama dia saraf kranium. Yang keluar daripada unjuran tulang belakang ataupun saraf tunjang tu ialah saraf spina. Okay, dua je kita punya sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Okay. Okay, fungsi sistem saraf. Ada beberapa lah fungsi sistem saraf manusia ni.
Yang pertama, sistem saraf manusia adalah sistem kawalan yang menjalankan koordinasi badan. Koordinasi badan membolehkan badan bergerak balas terhadap rangsangan. Maksudnya kalau kepentingan sistem saraf ni dia koordinat badan kita. Dia sebab tu awak boleh buat kerja. Kalau tak ada otak, awak ada tangan je. Awak tetap tak boleh gunakan tangan awak untuk ambil barang. Okay, awak ada kaki tapi awak tak ada otak, so awak tetap tak boleh gunakan kaki awak. Sebab badan kita ni dia terima arahan daripada otak. Otak yang terima impuls, otak yang hantar impuls. Impuls tu apa? Impuls ialah maklumat. Awak nak berjalan. So maklumat dihantar ke otak. Okay, so otak yang arahkan kaki awak supaya berjalan. Dia bukannya kaki awak berjalan sendiri mengikut kemahuan awak. Tak. Dia ikut arahan otak. Okay, sistem saraf pusat adalah pusat kawalan kesemua aktiviti badan. Pusat kawalan ialah otak dan juga saraf tunjang. That's why cikgu cakap kalau dua bahagian ni, bahagian otak dan saraf tunjang awak cedera, memang akan menyebabkan sama ada lumpuh, okay, ataupun mati. Lumpuh ada banyak kan, boleh lumpuh seluruh badan, mungkin juga boleh lumpuh setengah badan atau lumpuh pada bahagian-bahagian yang tertentu lah. Ada orang tu dia stroke dekat bahagian mulut je dan dia mengalami mulut dia jadi sengit, kita panggil herut mulut. Itu pun sejenis lumpuh. Lumpuh satu bahagian. Kalau lumpuh seluruh badan, paralyze seluruh badan tu, seluruh badan memang tak boleh bergerak. Mungkin boleh kelip mata saja ke. Okay? Dan tulang belakang pun sama, kita punya saraf tunjang pun sama. Sangat penting. Boleh menyebabkan lumpuh kalau tercedera. Manakala sistem saraf periferi pula menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ badan. Kan? Sistem saraf periferi ialah unjuran yang keluar daripada otak. Unjuran yang keluar daripada saraf tunjang kan. So dia menghubungkan saraf tunjang dengan organ-organ badan. Dia nak suruh kaki berjalan. Dia nak suruh jantung berdegup. Dia nak suruh peredaran darah tu berjalan dengan betul. So itu semua daripada sistem saraf pusat tapi sistem saraf periferi yang menghubungkan dia. Dia sebagai orang tengah lah. Okay. Sistem ia terdiri daripada saraf yang menghantar impuls daripada reseptor ke sistem saraf pusat dan sistem saraf pusat ke efektor. Okay, ini fungsi sistem saraf manusia lah. Ini secara mind maps-nya apa yang ada. Okay. So sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan juga saraf tunjang. Cikgu ni tak suka sangat mengajar kalau tak boleh menyunting. That's why cikgu pilih Zoom. Kalau Google Meet dia tak boleh conteng sangat. Okay, sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan juga saraf tunjang. Okay, otak kita, okay, apa yang otak kita kawal? Otak kita dia kawal tindakan terkawal. Tahu tak tindakan terkawal? Tindakan terkawal ialah tindakan yang kita boleh kawal. Contohnya, okay, awak bangun pagi, awak nak mandi. Itu awak boleh kawal kan? Saya nak mandi. Boleh kawal. Sebab apa? Sebab awak pun boleh juga tak mandi. Malas lah mandi. Lepas kelas cikgu lah baru mandi. Okay? Itu tindakan terkawal. Awak nak makan. Ya, tindakan yang disedari. Betul ya, Abiona? Okay, tindakan yang dilakukan dalam keadaan kita sedar. Yang mana awak boleh pilih nak buat ke tak buat. Awak nak membaca ke tak nak membaca. Awak nak kemas rumah ke tak nak kemas rumah. Itu semua ialah tindakan terkawal. Dan dalam tindakan terkawal ni juga termasuk apa tahu? Termasuklah juga memori. Kan? Memori ni ada memori jangka panjang, memori jangka pendek. Pun sama disimpan di bahagian otak, bahagian yang sama yang mengawal tindakan terkawal. Okay, kemudian otak juga mengawal tindakan luar kawal. Okay, tindakan luar kawal dikawal oleh satu bahagian yang kecil je, dia berada di bawah otak. Okay, dekat bawah otak tu, dia masih lagi bahagian otak. Okay, otak ni ada 3 bahagian. So kat sini yang mengawal tindakan luar kawal ni ialah bahagian medulla oblongata. Medulla oblongata. Oblong tahu oblong? Burger yang panjang tu kan? Oblong. Medulla oblongata. Dia mengawal tindakan luar kawal.
Contoh tindakan luar kawal ialah tindakan yang tak disedari lah. Macam Abiona cakap tadi, terkawal kita sedar kan. So tak terkawal kita tak sedar. Tapi benda tu berlaku. Contohnya sekarang ni, awak sedang belajar tapi awak sedar tak yang awak juga dalam masa yang sama sedang bernafas. Dalam badan awak, darah sedang beredar pada salur darah. Jantung awak pun sedang berdegup. Okey, semua tu ialah yang kita tak sedar, yang kita tak kawal, tapi dia memang berlaku secara automatik. Faham Itu tindakan luar kawal yang kita tak boleh kawal. Kalau kita boleh kawal jantung kita, jekik jantung berhenti. Yang awak berhenti, mungkin awak berhenti tarik nafas kejap, tapi jantung awak tetap akan berdegup. Okey, yang ketiga, ini adalah saraf tunjang. Saraf tunjang bermula daripada bahagian bawah medula oblongata sehinggalah ke bawah tulang belakang awak. Dia kawal apa? Tindakan refleks, kan? Untuk tindakan refleks. Tindakan refleks ni dikawal oleh saraf tunjang. Tindakan refleks ni contohnya apa? Siapa tahu contoh tindakan refleks? Contoh untuk tindakan refleks ialah bersin. Manusia normal mesti akan bersin kan? So kenapa kita bersin? Kita bersin sebenarnya disebabkan terlalu banyak molekul yang macam debu ke dia masuk dalam lubang hidung awak. Jadi ditapis oleh bulu hidung kan? Bila dah terlalu banyak, awak akan keluarkan dengan cara bersin. So bersin ataupun tindakan refleks lain kebanyakannya berfungsi untuk mengawal badan kita ataupun menyelamatkan badan kita daripada kecederaan. Contoh yang kedua, katakanlah awak tersentuh cerik panas. Awak tersentuh cerik panas. Tangan awak tersentuh cerik panas. Jadi tangan akan kesan rasa panas, kemudian dia akan hantar maklumat pergi ke saraf tunjang. Dia tak hantar pergi ke otak. Untuk tindakan refleks, dia hantar ke saraf tunjang saja. Dia tak hantar ke otak. Kenapa? Kerana otak dia jauh. Otak ni dia lebih jauh berbanding dengan saraf tunjang. Sedangkan kalau kita nak tunggu lama, mungkin tangan tu akan melecur. That's why dia hantar ke saraf tunjang sebab saraf tunjang lebih dekat dan saraf tunjang terus hantar arahan kepada efektor. Efektor tu tangan lah, otot-otot pada tangan supaya tangan ditarik. That's why orang yang kena air panas, dia takkan pegang lama kan. Panas ni. Tak. Dia pegang sekejap, tersentuh sekejap, lepas tu dia terus tarik tangan dia. Tindakan refleks. Sangat cepat. Sama juga kalau awak terpijak paku atau terpijak benda tajam lah. Kaki awak, pijak benda tajam, awak akan automatik tarik. Tak ada pijak lama-lama ni, apa ni? Kan? Sakitnya apa benda ni? Rupanya benda tajam. Masa awak sedar tu, kaki awak dah pun berdarah-darah dah kan? Dah banyak darah dia. Itu fungsi tindakan refleks untuk mengelakkan kecederaan. Disebabkan ada tindakan refleks ni, kita dapat bergerak balas dengan lebih cepat. Kita dapat bergerak balas dengan lebih cepat. Pelan nak on kamera. Dan seterusnya mengelakkan kecederaan yang serius. Kalau luka pun mungkin luka sikit berbanding dengan dah lama baru kau tahu yang pijak tajam tu dah luka banyak dah kan. So ini antara tindakan automatik yang berlaku dalam badan kita lah yang kita memang tak sedar. Sejam je lagi. Siapa yang tak off mic, tak mutekan mikrofon dia, tolong mutekan. Cikgu tanya nanti. Satu hari dua awak subjek. on mikrofon. Okey. Satu subjek 4 masa. Menarik tangan apabila tersentuh cerik panas. Okey, bagus Abiona. Abiona kelas mana? 3 melur rasanya kan? Kan kat sekolah 2 subjek tau. Benar. Okey, kemudian sistem saraf periferi, saraf kranium. Macam cikgu cakap tadi, saraf kranium ialah saraf yang mengunjur keluar daripada otak kita. Okey, daripada otak tu dia keluar. Membawa impuls saraf antara otak dan juga organ-organ badan. So, otak ni dia kawal tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. So, tindakan terkawal, kita nak bermain. Itu semua dikawal oleh otak lah. Dan juga saraf kranium, saraf yang mengunjur keluar daripada otak. Dan dia juga hantar impuls saraf kepada organ-organ badan.
Tak adalah nanti jantung tu akan berhenti berdegup ke kan. Dia tak, dia memang selaraskan. Sebab tu fungsi dia untuk koordinatkan. Okay, koordinatkan kita punya segala benda lah yang dalam badan ni semuanya dikawal oleh otak. Okay, saraf spina, saraf yang mengunjur keluar. Kita tengok gambar ni, dia daripada start dekat bawah tengkuk tu sehinggalah ke hujung kaki. Okay, terdapat unjuran saraf spina. Yang mana fungsi dia membawa impuls saraf antara saraf tunjang dan juga organ-organ badan. Cikgu punya macam ada, apa ni yang kata? Macam ada lag sikit. Okay, slide yang seterusnya. Okay, reseptor, efektor dan aliran impuls. Okay, reseptor. Awak akan jumpa nanti dalam 1.2 kita pergi ke setiap deria manusia. Kat situ awak akan jumpa reseptor. Contoh paling senang sekali, reseptor ni di bahagian kulit. Kulit awak ada 5 jenis reseptor. Okay, kulit ada 5 reseptor. Kita ada reseptor panas, reseptor sejuk, reseptor sakit, reseptor sentuh dan reseptor tekanan. So bila awak pegang benda, kan awak pegang benda, awak rasa sakit. Maksudnya kesakitan tu dikesan oleh reseptor sakit. So reseptor ialah sel khusus yang mengesan rangsangan atau perubahan dalam persekitaran dan dalam persekitaran luar. Okay, reseptor memulakan impuls saraf. Clear all drawings. Okay. Okay, rangsangan. Contohnya awak terkena paku ataupun tak naklah yang terkena paku. Awak pegang air panas. Kenapa yang ada lag? Okay, awak pegang air panas. Kemudian rasa panas tu akan dihantar kepada reseptor panas pada kulit. Dan reseptor panas hantar apa dia? Dia hantar impuls. Impuls ialah maklumat. Okay, dia hantar impuls ke sistem saraf pusat iaitu ke otak ataupun saraf tunjang. Okay, dan daripada otak dan saraf tunjang tu dia hantar lagi impuls ke efektor. Efektor ialah otot badan yang terlibat. Kalau tangan yang kena benda panas, jadi otak akan hantar impuls dekat efektor iaitu otot tangan. Otot tangan awak berada di bahagian biceps tu, atas lengan. Okay, so otot dekat situ akan mengecut. Otot akan mengecut dan tangan awak akan bergerak naik ke atas untuk mengelakkan daripada pegang benda panas tu lama dan menyebabkan melecur. Okay, tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Yang ni cikgu ada explain dah tadi kan. Apa dia tindakan terkawal? Okay, tindakan terkawal adalah tindakan yang melibatkan otak dan dilakukan di bawah sedar, semasa sedar. Okay, tindakan luar kawal pula ialah tindakan yang berlaku tanpa kita sedar. Pusat kawalan luar kawal di dalam otak adalah di bahagian medulla oblongata. Okay, ni ejaan ya. Tengok yang tulisan ni, medulla oblongata. Ejaan dia begitulah, tapi dalam sains, kalau awak ada bunyi yang betul, contoh maybe awak tereja 2L, medulla. Jadi kalau English memang 2L. Okay, oblongata. G awak buat 2. Tapi bunyi dia tetap sama dan tak ada maksud lain, tetap diterima. Tindakan refleks pula ialah tindakan luar kawal yang dikawal oleh saraf tunjang, okay, bahagian tulang belakang tu daripada bawah tengkuk ke bawah. Ini adalah gerak balas pantas serta merta terhadap rangsangan, dan tindakan refleks bertujuan melindungi badan kita daripada kecederaan. Ini contoh-contohlah untuk tindakan terkawal. Okay, berjalan, makan, membaca, menari, menulis dan lain-lain. Okay, bahagian ni dikawal oleh bahagian otak yang paling besar. Bahagian otak yang paling besar ni nama dia cerebrum. S-E-R-E-B-R-U-M. Cerebrum. Okay, bahagian paling besar ni cerebrum nama dia. Kemudian nampak tak yang bawah ni? Okay. Yang tadi.
Tak on. Okey, yang besar ni nama dia cerebrum. Okey, yang kedua ni ini nama dia cerebellum. Cerebellum. Okey, cerebellum ni lain, nanti awak belajar. Okey, kemudian dekat sini dekat bawah otak ini adalah medulla oblongata, bahagian yang daripada dia tengah-tengah antara otak dengan saraf tunjang. Okey, start daripada sini saraf tunjang ke bawah. Okey, ke bawah. So medulla oblongata ni mengawal tindakan yang kita tak boleh kawal, tindakan yang kita tak sedar. Contohnya peristalsis. Okey, peristalsis tu apa? Peristalsis ni dia pengecutan usus kita. Awak nak apa ni? Buang air besar. Okey, awak nak buang air besar, dia usus ni panjang kan? Jadi bila nak buang air tu, dia punya proses peristalsis tu otot pada usus tu dia akan bergerak. Macam mana yang explain? Macam cacing. Kalau cacing bergerak kan, dia bergerak mengecut ke depan, lepas tu bergerak sikit, mengecut, bergerak, mengecut, bergerak. Macam tu juga proses peristalsis. Denyutan jantung ataupun degupan jantung, respirasi. Respirasi ni proses badan kita dia oksidakan makanan supaya menghasilkan tenaga. Dan juga last sekali ialah rembesan air liur. Ini antaranya. Ada banyak lagi, okey? Banyak lagi tindakan luar kawal. Berpeluh pun luar kawal. Okey? Rembesan air liur. Sentiasa ada air liur kan? Kadang-kadang kita rasa air liur kita banyak. Kadang-kadang tu sikit. So itu pun dikawal oleh bahagian medulla oblongata. Tindakan refleks, di antaranya menarik tangan selepas tersentuh objek panas, menarik kaki selepas terpijak objek tajam dan bersin. Okey, ini tindakan refleks, mengelakkan kita daripada kecederaan lah. Sekejap. Okey, ni aliran impuls untuk tindakan terkawal. Just nak tunjuk je pergerakan impuls tu. Okey, yang ni. Rangsangan cahaya. Benda yang awak nampak ni semuanya sebab rangsangan cahaya. Kalau tak ada cahaya, awak tak nampak apa-apa. Okey, sebab tu rangsangan yang dia maksudkan sebagai cahaya ni diterima oleh mata sebab dia berkait dengan penglihatan. Kalau tak ada cahaya, kita tak boleh nampak. Kalau dalam gelap, awak rasa, cikgu dah masuk tidur malam tadi, saya dah tutup lampu tapi saya still nampak yang baju yang saya gantung. Maksudnya apa? Maksudnya still ada cahaya walaupun sikit. Okey, rangsangan cahaya tu, okey sini bola, nampak bola, mata. Ini mata awak yang terima rangsangan tu. Nampak bola. Okey, so diterima oleh bahagian retina lah pada mata. Nanti cikgu pergi detail untuk bahagian mata. Kemudian mata tu dia hantar impuls, hantar maklumat kepada otak. Otak hantar maklumat kepada kaki. Okey, efektor. Efektor adalah otot. Depends lah. Kalau nak tangkap bola tu, so otak akan hantar ke tangan. Kan? So tangan awak, otot tangan akan bergerak, akan mengecut untuk tangkap bola. Yang ni dia hantar ke kaki, so maksudnya kaki awak akan tendang bola. So dia akan hasilkan gerak balas. Gerak balas dia adalah menendang bola. Sebab ni bola sepak ni kan. Kalau bola baling, awak nampak bola baling takkan awak nak sepak. Kena tangkap dengan tangan. Bola jaring pun sama. Okay, depends pada yang sesuai lah. So ini yang berlaku apabila berlaku tindakan terkawal. Awak nak makan, sama juga. Awak nampak nasi. Ataupun kita tak nak guna mata, kita guna hidung pula. Mak awak masak kari. Ada yang mak masak kari tak hari ni? Masak kari kan, so bau dia sedap. Rangsangan dia dari segi bau. So bau diterima oleh hidung. Hidung akan terima bau. Oh sedapnya kan. So itu dia, maklumat tu dihantar ke otak. Otak akan hantar maklumat ke bahagian mana otak nak hantar maklumat tu. Otak hantar bahagian tangan. Kenapa dihantar ke tangan? Sebab awak makan guna tangan. Dan dihantar juga ke mulut. Sebab mulut akan terima makanan. Dihantar juga ke perut. Ke rongga mulut kan. Ke bahagian esophagus.
Okey, semua tu bahagian yang terlibat lah. Tapi efektor yang bergeraknya ialah bahagian tangan untuk ambil makanan dan makan. Gerak balas dia adalah makanan tu diambil dan dimakan oleh mulut, dikunyah oleh gigi. Okey. Kita pergi cepat sikit. Okey, yang ni pula impuls dalam tindakan luar kawal. Tindakan yang tidak boleh dikawal. Contohnya seperti tindakan refleks lah. Okey, terpegang benda panas. So diterima oleh reseptor pada kulit. Macam cikgu takap tadi, dekat kulit ada reseptor panas. Kemudian dia hantar, nampak ni line yang warna merah tu, yang ada anak panah ni. Cikgu rasa kalau cikgu tunjuk tanpa annotate awak tak nampak. Okey, sini line warna merah sini. Ikut anak panah ni. Line merah tu dihantar sehinggalah sampai ke, yang ni bahagian apa? Yang ni bahagian saraf tunjang. Dihantar ke bahagian saraf tunjang dekat dalam jasad kelabu. Ada satu lagi saraf yang ni dipanggil sebagai interneuron, saraf perantaraan. Kemudian baru dihantar ke saraf deria. Yang ni tadi neuron deria. Kemudian dihantar ke interneuron. Yang ni ialah neuron motor. Neuron motor dihantar ke otot lah supaya otot di bahagian biceps tu akan mengecut dan tangan boleh digerakkan menjauhi objek panas tadi. So yang kelima, bergerak balas, menarik tangan menjauhi objek panas. So dia punya carta alih dia mesti sama macam tadi juga. Ada rangsangan, nombor satu rangsangan, dihantar ke reseptor pada kulit lah sebab kulit yang pegang ni kan. Bukan mata yang pegang, bukan hidung yang pegang, bukan mulut, bukan telinga. Jadi kulit yang pegang, so dia hantar melalui reseptor kulit pergi ke yang ketiga, saraf tunjang. Okay, kemudian dihantar ke empat, efektor, dan yang kelima ialah gerak balas lah, di mana tangan tu akan ditarik menjauhi objek panas. Okay, dan slide last yang ketujuh, sebelum cikgu tunjuk yang soalan pula. Kalau ada soalan kan, awak boleh type dekat chat. Nanti lepas habis saja, cikgu akan go through chat untuk jawab soalan lah kalau ada. Okay, kepentingan sistem saraf manusia. Tindakan terkawal membolehkan kita menjalani aktiviti seharian. Kita boleh buat benda yang kita suka. Contohnya exercise, kita suka membaca, kita boleh baca. Kita boleh bermain alat muzik kan. Contohnya macam saxophone. Kalau kita tak ada aktiviti terkawal, tak ada tindak balas terkawal, tak ada otak, kita lumpuh, duduklah saja-saja. Nak makan pun kena tunggu orang suap, betul tak? Nak baca buku pun tak boleh sebab tangan tak boleh gerak. Itulah susahnya. So ini kepentingan kita kenapa kita kena jaga sistem saraf kita supaya sentiasa sihat. Okay, kawalan tindakan luar kawal. Yang ni pula untuk luar kawal membolehkan manusia menjalankan proses hidup seperti pernafasan, denyutan jantung dan pencernaan. Yang ni kita tak payah buat apa-apa, dia sentiasalah berjalan dalam badan kita tanpa kita sedari. So kerosakan terhadap medula oblongata mungkin menyebabkan kesan yang buruk kerana ia mengawal pernafasan dan denyutan jantung. So kalau medula oblongata kita tercedera, luka ataupun rosak pun sama boleh menyebabkan organ-organ dalam badan kita tak berfungsi lah. Dan last sekali tentang salur darah yang pecah dalam otak boleh membawa kepada stroke dan juga lumpuh, hilang ingatan dan kehilangan penglihatan, hilang pendengaran, maksudnya buta dan juga pekak disebabkan oleh kecederaan pada otak. Kerosakan pada saraf tunjang mungkin menyebabkan ketidakupayaan untuk menggerakkan anggota badan. Kita tengok latihan, praktis. Kalau awak subscribe aplikasi My Guru, awak boleh awak boleh buka semua topik-topik yang awak subscribe tu lah. So ada soalan dan lain-lain lagi lah. Ada banyak benda. Okay, contoh ni kesimpulan. Kenapa kesimpulan pula? Okay, soalan 10. Patutlah. Soalan 1.
Okey, yang manakah antara tindakan terkawal? Dia dah cakap tadi, berlaku di bawah sedar. Okey, so yang pilih yang mana yang tindakan terkawal? Berlari. Berlari, betul. Berlari adalah tindakan terkawal. Apa lagi? Minum, terkawal tak? Minum. Ada yang jawab dekat chat. Bagus. Minum pun tindakan terkawal. Betul. Menaik, terkawal ke tak? Menaik. Menaik. Sama kan? Kita boleh pilih nak kawal ke tak nak kawal. Menari, boleh kawal tak? Boleh. Boleh. Menari pun terkawal. Okey, betul juga. Okey, muntah dengan menggigil. Terkawal ke luar kawal? Luar kawal. Luar kawal. Tak cakap yang muntah ni terkawal. Ada setengah orang dia muntah dengan sengaja. Okey, itu memang tindakan terkawal. Tapi cikgu rasa dalam kes ni muntah ni dia muntah adalah tindakan luar kawal. Okey? Sama juga menggigil juga adalah tindakan luar kawal. Okey, bagus. Next. Claire suka berbasikal. Taipkan satu perkataan di dalam setiap ruangan yang disediakan. Okey, berbasikal adalah jenis tindakan apa? Terkawal ke, luar kawal ke, refleks? Terkawal. Terkawal. Kita tengok betul ke tak terkawal. Betul, yang warna hijau maksudnya terkawal. Okay, ia melibatkan keseimbangan badan dan pergerakan anggota badan disebabkan oleh pengecutan apa? Pengecutan apa? Kalau nak bergerak, apa yang kena mengecut? Yang kat chat. Otot. Syavin jawab otot. Bagus Syavin. Otot. Okey, betul. Hijau maksudnya betul. Pengecutan otot. Okey, kawalan bagi jenis tindakan ini dijalankan oleh sistem saraf apa? Sistem saraf pusat ke sistem saraf periferi? Cepat siapa yang pandai nak jawab ni? Periferi. Saraf apa? Pusat. Pusat. Okey, dekat chat ada tak yang jawab? Okey, dekat chat Abiona jawab pun betul juga. Okey, dikawal oleh sistem saraf pusat lah sebab tindakan terkawal kan? Okey, betul. Bagus. Yang ketiga, Mark. Suka nama Mark. Mark bersin kerana dia alah terhadap zarah-zarah habuk. Ada kan? Ada tak antara awak yang resdung? Ada habuk sikit je, bersin non-stop. Macam suami cikgu. Klik pada pernyataan di bawah yang menjelaskan tindakan ini. Bersin tindakan terkawal. Betul ke? Salah. Salah. Okey, jangan klik. Kalau nak klik, nak tengok jawapan. Okey. Salah Bersin adalah tindakan luar kawal. Mark bersin apabila impuls saraf yang dihasilkan oleh sistem saraf menyebabkan otot pada diafragmanya mengecut. Betul ke salah? Salah. Otot Betul. pada diafragmanya mengecut. Tak tahu? Bila awak bersin kan, adakah dia melibatkan hidung saja? Rasa tak dekat perut awak? Diafragma ni bahagian dada bahagian daripada bahu sehingga ke bawah tulang rusuk awak. Dalam atas tulang rusuk. Bahagian tulang rusuk tu lah diafragma. Betul ke salah? Betul. Okay, ada yang jawab betul. Ramai yang tak tahu ni. Okay, betul Bersin tu dia something yang melibatkan peparu kita. So peparu berada di dalam diafragma. Okay, yang ketiga, zarah-zarah habuk yang memasuki hidung merangsang hujung saraf di dalam rongga hidung. Betul ke salah? Betul. Bagus. Siapa yang jawab tu? Okay, dia masuk dalam rongga hidung. So bila banyak sangat habuk yang masuk ditapis oleh bulu-bulu hidung, awak akan bersin. Okay. Best ni jawab. Okay, gambar rajah menunjukkan laluan impuls dalam suatu tindakan. Analisa laluan tersebut dan klik pada pernyataan yang betul. Okay, telefon berdering. So S. S ni apa? Kita go through dulu. S tu adalah gelombang bunyi. Oh, ada pula kat bawah ni. Okay, S adalah gelombang bunyi. So betul.
Telefon mudah alih menghasilkan bunyi. Kemudian P. Bahagian mana yang terima rangsangan bunyi? Bahagian mata ke yang terima bunyi? Telinga. Telinga. Bagus. Bahagian telinga. So P ada tak? P ialah telinga. Betul. Okay. Koklia di dalam telinga mempunyai reseptor deria. Kemudian Q dihantar ke Q. Q lepas diterima dia mesti hantar ke otak. Kan? So Q ialah otak. Q ialah otak. Otak ke saraf tunjang Otak ke saraf tunjang sebenarnya? Otak. Otak. Tak confident je jawab. Betul. Otak. Saraf tunjang dia kawal tindakan refleks saja. So Q betul. Kemudian lepas dia hantar ke otak, dia akan hantar ke effector ataupun otot untuk tujuan apa? Untuk tujuan bergerak balas lah kan. Mungkin dia hantar ke tangan supaya tangan jawab panggilan telefon. So R ialah effector. Betul ke salah? Cikgu sebut tadi ialah E factor. Ada beza A factor dan E factor. A factor ni sepatutnya ialah P. Okay, dan E factor ialah R. Kalau tak percaya, klik Okay, R ialah E factor, bukan A factor. Okay, dan T. T tu apa? T menjawab panggilan telefon. T ialah impuls saraf. Menjawab panggilan telefon. Betul ke? Salah. T ialah pengecutan otot yang menyebabkan pergerakan. Klik pada pernyataan yang benar. Okay, ini bahagian otak. S cerebrum, Q cerebellum, R ialah medulla oblongata dan P ialah saraf tunjang. So S mengawal proses berfikir. Okay, yang besar sekali ni dikawal tindakan terkawal kan? Termasuklah proses berfikir. Okay? So, betul. Kalau kita memilih untuk tidak berfikir, dan kita takkan berfikir. Sebab tu dia pun adalah tindakan terkawal. Okay, Q bahagian cerebellum. Okay, actually cerebellum ni dia tak terlibat dalam gerak balas ni, tapi dia mengawal keseimbangan badan. Dia koordinat juga, tapi dari segi kawal keseimbangan badan. Awak boleh berdiri, berjalan dengan lurus tanpa jatuh, itu maksudnya dikawal oleh bahagian Q ni. Okay. Dia kata kat sini Q mengawal peristalsis, mesti salah. Peristalsis yang pengecutan otot usus tadi kan, yang tu dikawal oleh medulla oblongata. So Q ni mesti salah. Nampak Okay, R dan P terlibat dalam tindakan luar kawal. R medulla oblongata, P saraf tunjang terlibat dalam tindakan luar kawal. Betul ke? Betul tak? Betul, Abina kata betul. Yang lain? R dan P terlibat dalam tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal betul lah kan? Kalau R tindakan luar kawal, P ialah tindakan refleks. Kedua-duanya adalah tindakan luar kawal. So betul. Kenapa dia berkelip-kelip? Tak stable sebenarnya. Okay, banyak pakai data kot. Okay, gambar rajah menunjukkan laluan impuls saraf ketika orang lapar melihat ketulan ayam goreng. Klik pada pernyataan yang betul. Okay, lapar. Nampak ayam goreng, sorangsangan. Dia nampak, nampak ayam goreng. Sorangsangan ialah mata. Diterima oleh K. K ialah otak. Okay, sorry. Yang ni tindakan luar kawal ke? Ketika orang lapar. Okay, kalau orang lapar maksudnya dia nak kontrol. Bila dia tengok ayam tu, air liur dia akan meleleh kan? Air liur meleleh. Banyaklah meleleh. Jadi yang tu tindakan yang kita tak boleh kawal, tindakan luar kawal. Luar kawal, L adalah, K adalah, K ni deria diterima oleh apa? K adalah lidah. Betul ke K adalah lidah? Salah. K adalah mata. Tadi cikgu cakap kan? Dia yang nampak. Nampak je mata. Dekat skrin awak pun dia berkelip juga ke? Tak, cikgu. Tak. Kat skrin cikgu je lah yang berkelip ni. Okey, kemudian mata hantar impuls ke L.
Ingat ni tindakan luar kawal. L ialah apa? Medulla oblongata. L tu apa? Otak ke? Medulla oblongata ke? Saraf tunjang ke? Untuk tindakan luar kawal. Tak pasti. Okay, L adalah medulla oblongata. Ada yang jawab dekat chat. Okay, bagus. Abiona dengan Shavin. Okay, L adalah medulla oblongata yang mengawal penghasilan air liur. Okay, dia hantar impuls pula. L hantar impuls kepada kelenjar air liur supaya air liur dirembeskan. So, kelenjar air liur adalah efektor. Memang betul lah. Kelenjar air liur adalah efektor. Rangsangan adalah bahan kimia. Betul ke rangsangan bahan kimia? Kalau dikesan oleh mata, rangsangan dia bukan bahan kimia lah. Rangsangan dia adalah cahaya. Kalau awak tak nampak ayam tu, tapi awak bau ayam goreng. Itu barulah rangsangan bahan kimia. Sebab yang awak bau tu adalah bahan kimia. Okey, yang ni salah. Alright. Kita ada sikit masa lagi. Ni tindakan refleks terpijak paku. Okay, analisa laluan impuls dan klik pada pernyataan yang betul. Semasa gerak balas, organ L mengecut secara spontan. Okey, sini kaki dia, cikgu tunjuk gambar dulu. Dia berkelip-kelip, tak tahulah apa yang tak stabilnya. Post attendee zoom. Post attendee zoom, padam dulu. Sekejap Okay. Dia daripada kaki, okay, paku tekan. So M ialah rangsangan pada kulit lah. Rangsangan kulit ni dia menerima rasa sakit. Kemudian daripada M dia hantar ke bahagian saraf tunjang. Okay, ini saraf tunjang. Yang saraf tunjang, lepas tu dia hantar ke relay neuron dan dihantar ke bahagian otot L untuk mengecut. Semasa gerak balas, organ L mengecut secara spontan. Betul. L akan mengecut secara spontan menyebabkan kaki awak dielak daripada paku tersebut. Kaki awak akan bergerak balas automatik. Okay, tindakan ini melibatkan otak. Okay, nampak tak dekat gambar tadi? Memang dia tak melibatkan langsung bahagian otak. Dia hanya melibatkan saraf tunjang. So yang otak ni salah. Tindakan ini adalah tindakan luar kawal. Betul. Ataupun lebih spesifiknya tindakan ini adalah tindakan refleks. Okay, A factor bahagian M. A factor bahagian mana? A factor ialah yang menerima rangsangan M. Betul E factor yang bertindak balas terhadap rangsangan ialah L. Otot. Okay, so M dan juga L lah. Ni jawapan dia. Cikgu pergi cepat sikit sebab masa kita pun dah nak habis. Cikgu akan beri kerja. Yang ni sebenarnya eksperimen dalam makmal. Kalau awak hadir ke sekolah, kita akan buat eksperimen ni. Okay, di mana kita nak tengok berapa cepat awak punya tindakan refleks. Adakah tindakan refleks orang A dengan orang B sama? Dia sebenarnya berbeza. Ada orang yang refleks dia sangat cepat. Ada orang yang tindakan refleks dia perlahan. So kat sini, yang pegang pembaris tu akan jatuhkan pembaris. Okay, ibu jari tangan yang bawah ni dia berada pada bacaan sifar pada pembaris. Jadi bila pembaris tu dilepaskan, orang yang tangan bawah tu, orang yang akan tangkap pembaris tu, dia tengok pembaris tu dilepaskan, dia akan segera tangkap. Jadi kelajuan dia tangkap tu, kita akan tengok dia tangkap tu pada berapa cm. Kalau 6 cm, orang A dia tangkap dan dia baca tengok pembaris tu 6 cm. Orang B dia tangkap pembaris tu pada 5 cm. Jadi orang B mempunyai tindakan refleks yang lebih tinggilah, dia lebih cepat tindakan dia. Dia suruh susun kedudukan langkah dalam urutan yang betul. Okay, pelajar A merehatkan lengannya di atas
Meja. Betul. Pelajar B memegang pembaris secara menegak antara ibu jari pelajar dan jari jemari pelajar A. Okay, pelajar B melepaskan pembaris. Betul. Ukur jarak. Lagi tak? Oh, pelajar B lepaskan pembaris. Lepas tu pelajar A akan tangkap pembaris. Dan yang last sekali, ukur jarak antara bacaan sifar dan kedudukan ibu jari pelajar A. Ulang langkah dengan pelajar B menangkap pembaris. Okay, apakah rangsangan yang betul dalam aktiviti ini? Okay, cahaya daripada pembaris masuk ke dalam mata pelajar A. Pelajar A yang tangan dekat bawah tu, dia akan tengok pembaris tu. Bila dia nampak je pembaris tu nak lepas, dia akan tangkap. So, ini betul. Cahaya daripada tangan pelajar B apabila pembaris dilepaskan. Pelajar B yang pegang pembaris tu, betul jugalah cahaya daripada tangan dia. Kita nampak dia lepas tangan, so kita akan start tangkap pembaris. Dan bunyi pembaris yang dilepaskan oleh pelajar B. Ada bunyi tak pembaris jatuh? Tak ada. Okay, so salah. Tak ada mengeluarkan sebarang bunyi. Okay, last one sebelum kita stop. Okay, antara pelajar A dengan pelajar B. Tengok, pelajar A, cubaan pertama dia tangkap pada 6 cm. Ini yang ni kosong, gambar ni kan bawah tu kosong, atas tu X cm. So jarak ni berapa cm? Kalau untuk pelajar A, cubaan yang pertama dia 6 cm. Untuk pelajar A juga, cubaan kedua 6.2, cubaan ketiga 6.1. Manakala untuk pelajar B, 6 cm, 5.8, 5.9. So kat sini kita nampak, kan? Pelajar A ke pelajar B yang dapat tangkap lebih cepat? Pelajar B. Pelajar B dapat tangkap lebih cepat. So pelajar B mempunyai kelajuan gerak balas yang lebih perlahan. Salah. Pelajar B mempunyai kelajuan gerak balas yang lebih perlahan. Salah. Lebih kuat. Pelajar A lah kan? Pelajar A mempunyai kelajuan gerak balas yang lebih perlahan. So A jawapan dia. Sama. Okay, itu je kelas kita untuk hari ini.